Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau jelas boleh respon, insyaAllah. Ada. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang dihormati Ustaz Muhammad Syukri bin Rosli, yang Dipertua Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir sesi 2019-2020, Ustazah Aisyah binti Wahidan, Roisah Badan Kebajikan Anak Selangor Mesir sesi 2019-2020, barisan pimpinan AJKT, sahabat sahabiah, ikhwah akhwat, muslimin muslimat, abang adik kakak, ibu ayah, cik makcik, yang semua berada di Malaysia maupun di Mesir. Salam asar. Di Mesir dah masuk asar dah. Pukul 3 dah masuk asar. Di Malaysia salam isyak lah. Semoga semua berada dalam keadaan yang baik dan dilindungi oleh Allah, dan dilindungi daripada wabak. InsyaAllah lepas ni kita akan cuba awalkan sikit lah, sebab waktu solat pun dah makin awal. Ala kulli hal, alhamdulillah hari ni syukur kepada Allah kita dapat sama-sama menyambung kembali tafakur kita dalam kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqh, kitab berkenaan dengan usul fiqh lah, ilmu usul fiqh karangan Al-Fadhil Al-Doktor Wahbah Az-Zuhaili. Dan insyaAllah hari ini kita akan sambung daripada yang kita tinggalkan minggu lepas dalam bab Al-Qiyas, Babul Qiyas. Dalil yang keempat iaitu Qiyas. Baik. Sebelum ni kita berhenti sehingga habis dalil jumhur yang menyokong qiyas. InsyaAllah ni kita akan masuk dalil golongan ataupun kumpulan kelompok yang menafikan qiyas. Baik, kita recap sikit. Qiyas iaitu salah satu daripada dalil syariah ataupun masdar syariah, sumber dalil, iaitu sumber dalil yang keempat selepas Al-Quran, As-Sunnah, Ijma'. Kemudian datangnya qiyas. Baik, apa itu qiyas? Qiyas itu ialah memasukkan ataupun meletakkan hukum pada perkara yang tiada nas padanya, kepada perkara yang ada nas padanya. Jadi kita nak tahu hukum perkara yang tak ada nas dalam Al-Quran, Sunnah, kita kiaskan, ambil daripada perkara yang ada nas padanya. Yang mana perkara yang ada nas tu dah ada hukum. Jadi rukun dia ada 4, asal,
perkara yang kita nak kiaskan ke atasnya ataupun disebut sebagai al-muqis alaih, al-muqis alaih, yang dikiaskan ke atasnya. Kalau contoh mudah yang kita biasa bagi, arak tak? Arak itu al-muqis alaih ataupun asal, perkara yang ada nas dan ada hukum, kemudian perkara yang kita nak kiaskan, contoh dadah tak? Kita nak kiaskan daripada arak, dadah tu perkara yang tak ada nas, maka ia adalah furu'. Manakala illah ataupun sebab berlakunya hukum pada perkara yang ada nas tadi disebut sebagai al-illah. Ini rukun ketiga, al-illah. Jadi yang keempat, rukun yang keempat iaitu hukum asal. Hukum pada asal tu. Jadi kenapa hukum asal tu terjadi? Disebabkan illah. Kalau arak tadi, illah dia adalah memabukkan. Jadi dadah pun memabukkan. Illah dua-duanya sama. Hasil kias tu iaitu hukum arak, hukum dadah pun haram memabukkan. Kerana illah sama. Saya ringkaslah. Baik. InsyaAllah hari ni kita masuk surat 62. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Amin. Adillatun nufatul qiyas. Dalil-dalil golongan yang menafikan qiyas. Baik. Telah berdalil golongan Syiah, golongan Nazam dan juga golongan Zahiriyah. Nazam ni dari golongan daripada Mu'tazilah. Ala inkari masyru'iyatil qiyas bi adillatil arba'. Mereka ni berdalil kepada ataupun dalil ingkar persyariatan qiyas ni dengan 4 dalil, iaitu daripada Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' dan juga ma'qul. Jadi kita akan masuk satu-satu. Baik, yang pertama Al-Quran. Qala Allah Ta'ala ma farratna fil kitabi min syai'. Allah berfirman, tidak kami tinggalkan dalam kitab itu sesuatu perkara pun. Maksudnya dia cakap, ayat ni cakap dalam Quran tu semua ada semua benda. Ai anna kitab Allah istamil ala kulli syai'. Bahawa sesungguhnya kitab Allah ataupun Al-Quran ini melengkapi ke atas semua perkara. Fala hajatan qiyas. Maka tiada hajat, tiada keperluan kepada qiyas. Di golongan ni cakap berdasarkan dalil ni, dan Al-Quran tu semua dah ada. Dia buat apa nak kias? Sebab pun semua benda dah ada. Waraddu. Jadi ini jawab kepada hujah ni, anna istimal al-Quran ala kulli syai'in innama huwa fil jumlati la bitafsil. Jawabnya, kesempurnaan Al-Quran ke atas semua perkara itu adalah pada ataupun secara umum. Secara umum, bukan secara tafsil atau secara terperinci. Itu maksud ayat ni. Semua benda dalam Al-Quran ni ada certain perkara yang dah dirincikan dalam Al-Quran. Contoh dalam bab harta pusaka, miras, rinci dalam Quran. Golongan ni berapa nisab ni, golongan ni berapa nisab ni. Ada perkara yang umum, perkara-perkara dengan dalil umum. Dalil umum ni boleh digunakan untuk mencakupi semua perkara. Contohnya wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Tu ayat tu, jangan kamu masuk diri kamu pada kecelakaan.
Jadi segala apa yang celaka masuk dalam ni. Jadi ini salah satu contoh perkara yang umum. Bidalilin anna kathiran minal ahkam asy-syar'iyyah minal ahkam asy-syar'iyyah la yujadu fihi nassun 'alaiha. Dengan dalil bahawa banyak daripada hukum-hukum syariah ni tidak ada pun nas padanya. Tak ada nas secara khusus padanya dalam hukum syariah yang kita dah tahu semua, dah belajar semua. Fatakunu dalalatuhu 'alal ahkami imma mubasharatan bin nassi 'alaiha au biwasitah wa hiya al-qiyas. Dan maka jadilah dilalah atau petunjuk kepada hukum itu secara terus dengan nas. Ini perkara-perkara yang tafsir lah, ada nas. Perkara-perkara yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, ada nas khusus pasal ni. Contoh kewajipan solat, ada nas khusus. Dan perkara-perkara lain lah. Ataupun dengan perantaraan, iaitu qiyas. Benda-benda yang tak ada nas khusus. Jadi nak tahu hukum perkara yang tak ada nas khusus ataupun tak ada nas langsung padanya, gunakan qiyas untuk tahu hukum dia. Wa qala Allah Ta'ala wa la takfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu cakap perkara apa yang kamu tidak tahu ataupun apa yang kamu tidak ada ilmu padanya. Wa qala subhanahu wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sebenarnya zon itu tidak memenuhi hak pada suatu perkara pun. Wa bima anna al-qiyasa la yufidu illa zon. Maksud ayat tadi nak sebut zon ni tidak ada hakikat yang betul padanya. Jadi dia kata qiyas ni adalah satu perkara zon. La yufidu illa zon. Qiyas ni tidak ada faedah kecuali padanya hanya zon saja. Maksudnya apa kaedah yang kita guna dalam qiyas ni semua zon, sangkaan. Okay, mungkin ini ilah dia gini-gini sebab tak ada dalil khusus. Jadi kita samakan ilah dapat hukum. Jadi itu kan zon. Dan dekat qiyas ni satu perkara yang zon. Tak. Jadi berdasarkan ayat tadi, wala yufidul ilm wal yakin. Dia tidak qiyas ni tidak memberikan faedah ilmu dan yakin. Dia hanya zon je, tidak sampai tahap ilm atau tahap yakin. Fayakunu, maka jadilah dia perkara yang dilarang daripada beramal dengannya. Sebab ayat tadi inna zon la yughni minal haqqi syai'a. Zon ni kita tak boleh dapatkan kebenaran daripada ni. Zon ni. Jadi cakap qiyas ni benda zon, dia tak bolehlah beramal dengannya. Dia kata wala yuslih tariqan li itsbatil ahkam. Maka dia tidak menjadi salah satu jalan yang sah ataupun jalan yang betul dalam mengisbatkan hukum. Li'annahu tiba' zon, kerana qiyas itu mengikut zon. Wal jawab, maka Dr. Wahab Azhari dijawab, annal munhiya anhu huwa tiba'ul ulama, huwa tiba'ul zon fil aqaid. Maka jawabnya, perkara yang dilarang padanya untuk ikut zon itu adalah pada perkara-perkara akidah. Perkara yang kita tak boleh ikut zon ni perkara-perkara akidah. Sebab tu dalam perkara-perkara akidah tak boleh pakai hadis-hadis ahad ataupun khabar ahad. Kena perkara-perkara yang ataupun nas-nas yang qat'i. Kalau dalam bab as-sunnah atau hadis, nas yang qat'i ni iaitu nas yang ataupun hadis yang mutawatir. Sebab tu dalam akidah kena pakai nas yang qat'i, yang mutawatir. Al-Quran, hadis mutawatir, tak boleh pakai ahad. Jadi dalam perkara akidah pun tak boleh pakai qiyas, sebab qiyas ni dia ada zon padanya, menggunakan kaedah zon.
Dia cakap yang tak boleh zon kat sini ni pada perkara akidah. Wa amal ahkamu syar'iyyati wa amal ahkamu syar'iyyatul amaliyah fa dhannu fiha kafin bil ittifaqi bainal ulama. Adapun pada perkara hukum syar'iyyah amaliyah, perkara hukum syarak, perkara yang hukum fiqh, maka zon itu cukup untuk kita ikut untuk padanya. Ini yang disepakati oleh ulama. Bidalilin taklifunal amal bi akbaril ahad wa zahirul kitab wa sunnah. Dengan dalil taklif taklifnya kita ditaklifkan dengan amal dengan khabar-khabar, beramal dengan khabar-khabar ahad dan juga zahir dalam kitab dan sunnah. Sebab ulama sebut sedangkan khabar ahad pun, yang mana khabar ahad ni dia yufidu zon juga, dia bukan qat'i. Khabar ahad pun kita kena wajib beramal dengannya, maka kias pun kita kena beramal dengannya, sebab dia bukan pada perkara akidah. Wa qubulu syahadah al-ithnain, termasuk juga kena terima penyaksian yang dua. Wa nahwu dzalik mimma la yafidu illa dhan, dan perkara-perkara lain yang termasuk padanya azan, benda-benda lain lah dari yang disebut sebagai azan. Kemudian kedua, as-sunnah. Ja'a fi sunnati ma yadullu 'ala an-nahyi 'anil qiyas, mithlu hadithin ta'mal hadhihi al-ummah barhatan bil kitab wa barhatan bis sunnah wa barhatan bil qiyas, fa idza fa'alu dhalik faqad dhallu. Telah datang dalam as-sunnah ni apa yang menunjukkan kepada larangan ke atas kias. Contohnya hadis tadilah, beramal, umat ini beramal sekejap dengan kitab, sekejap dengan sunnah, sekejap dengan kias. Maka siapa yang beramal seperti ini, maka dia telah sesat. Wal jawab anna hadzal hadis ala fardhin sihhatihi mahmulun ala al-qiyasil fasidil sahih fa huwa maqbulun. Maka jawab bahawasanya hadis ini pada sahih dia, kalau tengok kat situ dia buat penerangan sikit. Al-waqi' anna hadzal hadis ghairu sahih fala yasihu lil ihtijaj bihi. Hadis ni hadis yang bukan hadis sahih, jadi tidak sah untuk kita jadikan hujah padanya lah. Ini yang di note sikit. Tapi dari sudut kefahaman hadis itu sendiri, apa yang tidak boleh diterima sebagai kias itu, ataupun yang disebut sebagai kias yang tidak sah, tidak betul, itu kias yang kias fasidul iktibar, fasidul iktibar, ataupun disebut juga sebagai kias batil, iaitu kias yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hukum asal. Kias batil ni mungkin dia tak terangkan dalam ni lah, atau kias fasid, kias batil ni tak terangkan dalam ni. Tapi kias batil ni, apabila hasil kias tu, samrah kias tu, ataupun hukum furuk yang selepas kita kiaskan tu, hukum ini dia berlawan dengan dalil-dalil yang ada. Itu kias batil. Yang pertama, yang orang pertama ataupun makhluk pertama yang buat kias batil ni, ataupun kias fasid ni, iblis lah. Kab ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis membuat kias bahawa dirinya dia lebih baik daripada Adam. Kenapa? Sebab dikiaskan diri dia dengan api. Dia kata api ni api ni lebih mulia daripada tanah. Elah api, elah dia mulia ni
Sebab api mula daripada tanah. Maka Adam dicipta dari tanah, maka dia lagi mulia daripada Adam. Itu kias batil. Yang makhluk pertama yang buat kias batil. Hasilnya dia tidak ikut perintah Allah. Yang mana Allah suruh orang sujud. Allah suruh sujud kepada Adam. Jadi yang tak dibenarkan dalam kefahaman hadis ni, iaitu kes yang fasidul iktibar ataupun kes batil. Wa huwa allazi la ya'tamidu 'ala dalil aw wajada min al-adillah ma yu'ariduhu. Amma al-qiyas as-sahih fa huwa maqbulun. Adapun kias yang sahih ni diterima. Wa huwa allazi la yata'aradu ma'al kitab was sunnah. Yang mana kias ni tidak bertentangan dengan mana-mana dalil daripada Alkitab ataupun As-Sunnah. Sebab tu yang kata tadi, kias fasidul i'tibar ataupun kias batil ni hasilnya dia bertentangan dengan Al-Quran Sunnah. Adapun kias yang sahih ni dia tidak bertentangan dengan Al-Quran Sunnah. Hasilnya selaras dengan Al-Quran Sunnah. Sebab kita ambil daripada asal tu, hukum asal. Dan ia juga selaras ma'al lughah, dengan bahasa. Walam yuqal bina'an ala fardin wa takhmin. Dan kita tidak katakan ini dibina ke atas kefarduan dan juga takhmin, spekulasi. Bal ala istidlali min nusus syar'iyyah atau maqasidihal ammah. Bahkan ini diambil ataupun ini berhujah ataupun berdalil dengan nas-nas syariah ataupun maqasid tujuan-tujuan syarak yang umum. Kita ni bukan berkias, bukan pakai gitu-gitu je kan, pakai rasa-rasa spekulasi gitu. Tapi kita kias ni, kita beristidlal, berdalil dengan nas, kita sandarkan pada nas. Sebab tu kias ni mengkiaskan pada perkara yang ada nas, bukan saja nak kiaskan ni tahu hukum ataupun maqasid am. Karra'i al-muqawwal bina'an ala mabda' al-masalih al-mursalah, seperti pandangan yang dibina ke atas prinsip-prinsip masalih mursalah. Ini mungkin kita akan masuk depan je lah, masalah mursalah ni. Sebab antara cabang ilmu daripada al-qiyas ni, daripada illah tu dia akan keluar satu ilmu yang disebut sebagai maqasid syar'iyyah. Yang kita sebut maqasid syar'iyyah. Maqasid syar'iyyah ni dia datang lambat lagi. Sekitar tahun 800 hijrah lah, kurun ke-9. Kurun 9 hijrah. Kalau usul fiqh ni dah awal lagi, zaman Imam Syafi'i dah kuat. Cuma waktu kurun ke-9 tu, ilmu maqasid ni, maqasid syariah ni dia tak laku. Imam Suyuti, kitab Al-Muwafaqat tu. Al-Muwafaqat tu kitab pertama dalam ilmu maqasid syariah ni. Waktu zaman tu tak laku. Sampailah lepas akhir tu zaman Izzuddin Abdul Salam, zaman lepas tu lah, zaman yang moden sikit. Waktu tu baru laku balik ilmu maqasid ni lah. Yang banyak orang-orang sebut ni maqasid syariah. Betul, kita akan masuk depan ni. Belakang ni dia ada sentuh sikit tentang al-maqasid syariah. Baik. Yang ketiga, hujah golongan yang menolak kias ni, yang ketiga dia gunakan ijma'. Okay. Wa huwa anna ba'd as-sahabah dhamul amal bil qiyas atau bil ijtihad bil ra'i. Bahawa sesungguhnya sebahagian sahabat ni dia
zam, apa, mencela beramal dengan kias atau berijtihad dengan pandangan, kata mereka lah. Wasa kata baki atas sahabah anil inkari alaih, dan diam baki sahabat lain, sebahagian baki sahabat yang lain yang tak berkata apa-apa ni, menunjukkan bahawa sahabat yang lain ni bersetuju dengan ataupun sama-sama ingkar terhadap kias ni juga. Fakana ijma'an, maka jadilah dia ijma'. Dia kata ni, dia nak cakap ini ijma' sukuti lah ni. Mithlu qaul, seperti kata-kata Abi Bakr hinama sa'ala an ma'na al-kalalah, apabila Abu Bakar ditanya tentang makna al-kalalah, makna al-kalalah, kalimah al-kalalah dalam Quran tu. Sebelum ni kita dah sentuh al-kalalah tu dalam bab apa ni, dalam bab miras, surah Nisa ayat terakhir ya. Waktu tu sahabat-sahabat tanya, apa, wahai Abu Bakar, apa makna al-kalalah ni, al-kalalah ni dalam Quran ni? Abu Bakar jawab, ayyu sama tazilluni wa ayyu ardin takalluni, langit mana yang aku nak berlindung ya, tanah mana yang aku nak pijak, idza qultu fi kitabillahi birra'i, jika aku katakan sesuatu dalam kitab Allah ni dengan pandangan aku. Nak cakap Abu Bakar ni tak tahu, Abu Bakar ni tak tahu, dan dia tak nak bagi pandangan dia tak nak kiaskan dengan apa-apa. Dia cakap I bil kias, dan cakap Abu Bakar ni tak buat kias. Padahal riwayat ni tak habis. Sebelum ni kita dah cerita dah apa jawapan Abu Bakar. Selepas dia tanya tu, Abu Bakar dia kaji-kaji, tanya-tanya orang. Jadi lepas tu dia jawab, al-kalalah tu mislu hadil, al-kalalah tu hasyah fit tariq. Dia jawab dia. Dia orang ni golongan nakol riwayat tak habis. Yang jadi sinilah. Itu kalau dengar punya apa, bagi habis. Jangan cakap separuh-separuh. Wa qaul Umar, kata-kata Umar, iyyakum wa ashabur ra'i, berhati-hati kamu dengan ashabur ra'i, pengguna ataupun golongan yang menggunakan pandangan ar-ra'i. Fa innahum a'da usunnan, mereka ni adalah musuh-musuh sunnah Nabi. Ayathumul ahadith ay yahfazuha, mereka ni merosakkan hadis-hadis yang kita dah jaga. Faqalu birra'i fadallu wa adallu, maka golongan yang berkata dengan pandangan itu mereka katakan sebagai dallu wa adallu, mereka ni sesat dan lagi menyesatkan. Wa qawluhu aidan iyyakum wal mukayalah, qil wa mal mukayalah, qala al mukayasah, hati-hati kamu dengan golongan al-mukayalah. Apa itu mukayalah? Mukayalah itu ialah al-mukayasah, orang yang menggunakan kias. Wa qala Ali, law kana ad-din yu'khadhu bir-ra'yi lakana mashabatinul khuf aula min zahiri. Kata Ali, kata Sayyidina Ali, kalaulah agama ni diambil dengan pandangan, maka menyapu bawah khuf tu lebih aula daripada menyapu atas khuf zahir. Kan kalau khuf kan, kalau orang yang pakai khuf nak duduk, dia sapu atas je, dia tak perlu sapu semua atau sapu bawahan. Sapu atas cukup. Sebab Nabi tunjuk, hadis Nabi tunjuk, yang pakai khuf ni sapu atas je cukup. Kalau ikut logik, sapu bawah lagi utama. Bawah ni biasa orang buat pijak kan, dia pijak tengah, macam lagi kotor kan. Tapi sebab nas sebut pakai khuf ni sapu atas je, maka kita sapu atas. Jadi sekarang ni kalau lah agama diambil dengan akal, dengan pandangan logik akal saja kan, confirm lah sapu bawah khuf tu lagi utama. Wa qala Ibnu Abbas
yadhhabu quru'akum wa sulaha'akum, telah pergi qurra'ukum wa sulaha'ukum, telah pergi kori-kori kamu dan juga orang-orang soleh kamu. Wa yatakhidun nas ru'usa al-juhala wa yaqisuna al-umur bi ra'yihim. Jadi mereka mengambil manusia ni mengambil ketua-ketua mereka daripada golongan yang jahil, dan mereka ini mengkiaskan sesuatu perkara tu dengan pandangan mereka sendiri. Ibn Abbas kata bila manusia golongan qori, golongan yang soleh dah tak ada, manusia ni mengambil ketua daripada golongan orang-orang yang jahil, jahil dengan agama, lalu dia ambil perkara-perkara satu perkara tu, hukum nak tahu hukum perkara tu dengan pandangan mereka sendiri. Maka dia cakap haula'i sahabah angkarul amal bil qiyas wa lam yu'aridhum ahadan, fakana ijma'an minhum ala adami jawazil amal bil qiyas. Maka semua sahabat ni beringkar dengan beramal dengan qiyas, dan tiada siapa yang menentang, tak ada satu pun yang menentang mereka. Maka jadilah ia ijma' daripada kalangan mereka bahawasanya tidak boleh beramal dengan qiyas. Wal jawab, maka jawab Dr. Abazaili, anna hadhihi riwayat, bahawasanya riwayat ini ghairu mawthuq, tidak diyakini, walau sahhat fahiya mu'aradah bi atharin akhar tadullu ala ijma'ihim ala al-amal bil qiyasi kama taqaddam. Jawab Dr. Ghazali, riwayat-riwayat ni semua riwayat yang tidak diyakini, ghairu mawthuq. Kalau sah pun, kalau sahih pun, maka ia telah bertentangan dengan asar-asar yang lain yang menunjukkan bahawa ijma'nya beramal dengan qiyas, seperti sebelum ni. Dalam dalil golongan yang menggunakan qiyas ni, dalam bab ijma' tu banyak asar-asar lain, pandangan-pandangan sahabat-sahabat yang lain yang beramal dengan qiyas. Walaisal murad minha ingkarul qiyas, bahkan bukanlah makna ataupun maksud daripada asar-asar sahabat ni tadi untuk mengingkari qiyas. Wa innama tiba' al-hawa war-ra'yu alladhi la ya'tamidu 'ala al-mansus. Akan tetapi apa yang diingkari itu adalah mengikut hawa nafsu dan juga pandangan yang mana tidak la ya'tamidu 'ala nusus, yang tidak berpegang kepada nas, ataupun pandangan yang tidak mengikuti nas, atau ala maqasid syar'iyyah, atau maqasid syarak, maqasid syar'iyyah. Sebab tu dalam Islam tidak menafikan akal, tidak menafikan penggunaan akal. Bahkan penggunaan dalil ma'kul ataupun dalil logik pun kita guna. Akan tetapi akal tu berpandukan wahyu, bukan wahyu ikut akal. Ini kita akan bahas lebih nantilah dalam pembahasan maqasid syar'iyyah. Maqasid syar'iyyah versus maqasid aqliyah. InsyaAllah nanti kita sampai tajuk, kita bahas sikit lah. Faya waridah fil qiyas al-fasid alladhi lam tatawafar fihi syara'itus sihah, yang mana dia telah warid, yang telah datang dalam qiyas yang fasid. Qiyas fasid ni qiyas yang ikut hawa nafsu cakap, atau qiyas ikut pandangan lah. Sebab tu hasil qiyas fasid ni dia berlawanan dengan dalil yang ada, hukum-hukum asal yang ada. Alladhi lam tatawafar fihi syara'itus sihah, yang mana tidak sempurna, tidak lengkap padanya syarat-syarat sah. Syarat-syarat sah qiyas ni atau syarat-syarat rukun qiyas ni kita akan masuk depan ni. Kal qiyasil masadim linnas, seperti qiyas yang bercanggah dengan nas, qiyas batil. Au sadir mimman laysa ahlan lil ijtihad,
ataupun menyandarkan pada mereka yang tidak ada keahlian dalam berijtihad. Orang tak cukup keahlian ijtihad, buat kias, buat hukum sendiri, tak boleh. Au fi ma la yajri fihi al-qiyas, atau pada perkara yang tidak berlaku padanya kias, kata tafsir Al-Quran dan seperti tafsir Al-Quran. Amal qiyas as-sahih, adapun qiyas yang sahih, al-mustakmil li syurutis sihah al-muttafaq ma'an nususi syar'iyyah. Adapun qiyas yang sahih itu dia melengkapi syarat-syaratnya, cukup syarat-syaratnya, yang syarat-syarat sahnya, yang mana sama ataupun selaras dengan nas-nas syarak. Fa hadza jaizun wa mamnu' wala marfud. Ini dibenarkan dan tidak dihalang ataupun tidak ditentang. Yang keempat, mereka menggunakan dalil ma'qul. Wa huwa anna al-qiyas yuaddi bisababin tabayyin al-anzar fi ta'lil al-ahkami ila tanazu'i wal ikhtilafi bainal mujtahidin. Mereka kata, ikut logiknya lah, bahawa qiyas ni dia membawa kepada sebab tabayyunil anzar, bermacam-macam ataupun berbagai-bagai, banyaknya pandangan dalam mengelahkan hukum. Sebab kalau kita tengok sebelum ni pun, bila nas tu, bila ulama mazhab ni kata elah hukum perkara ni, hukum macam ni sebab ni elah dia, tapi yang lain sebab elah ni jadi lain. Jadi logik dia kata qiyas ni menyebabkan banyaknya pandangan dalam ta'lil ahkam, mengelahkan hukum, dan ini membawa kepada tanazuk, membawa kepada pertikaian, membawa kepada ikhtilaf bainal mujtahidin, kama huwa al-waqi' fi juz'iyatil ijtihad, di mana pada realitinya dalam sebahagian ijtihad. Dia cakap dalam realiti pun banyak ijtihad ni yang saling ijtihad ulama ni saling tak samalah. Fahuwa masdarun ikhtilafun wa ta'arudin wa tanakud. Maka dia cakap qiyas ni adalah tempat keluar ataupun tempat jadinya ikhtilaf dan ta'arud dan pertentangan dan juga tanakud, cacah merubah. Wa syara', adapun syarak la ta'arud fihi wa la tanakud, adapun syarak tidak berta'arud, tidak bertentangan padanya dan tidak ada tanakud, cacah merubah atau bertentangan padanya. Kama anna syara' nahiya anit tanazu' fi qoulihi ta'ala wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Di mana dalam syarak melarang daripada berlaku tanazu'. Janganlah kamu bertanazu', maka kalau kamu bertanazu', kamu akan kekuatan kamu akan hilang. Wal jawab, maka jawab Dr. Bazaili, sebab dia kata qiyas ni tempat berlakunya ikhtilaf ataupun tanakut, pertentangan dan juga tanazuk, pertikaian. Sedangkan dalam syarak dan Islam tak benar akan berlaku pertikaian. Jadi sebab tu tak boleh beramal dengan qiyas ni, katanya lah. Dijawab dia anna tanazu'a wal ikhtilaf al manhi anhu wa ta'arud wa tanakud al mazmum innama huwa fil aqaid wa usuluddin aw fil umuril 'amah ka siyasah wad daulah wa syu'unil harb. Perkara-perkara yang tanazu' atau perkara-perkara ikhtilaf yang dilarang itu, dan juga ta'arud, tanakut yang dibenci ataupun dicela itu adalah pada perkara-perkara akidah. Sebab itu perkara-perkara akidah ni kena guna dalil qat'i, dalil yang tak ada tanazuk padanya, tak ada ikhtilaf padanya. Sebab tu yang dilarang itu pada perkara akidah. Perkara akidah kita tak boleh, pada perkara usul akidah tak boleh kita ada ikhtilaf. Sebab tu siapa yang ingkar atau mengkufuri perkara usul ikhtilaf tu,
boleh jadi jatuh kufur. Perkara-perkara akidah dalam usuluddin, dan perkara-perkara usul dalam agama. Usul dalam agama lah, wajib solat, wajib puasa, tak boleh hilaf. Wajib puasa, wajib solat tak boleh hilaf, tak boleh ingkar. Au fil umuril amah, atau pada perkara-perkara yang umum seperti siasah, seperti politik, kenegaraan, dan juga syu'unul harb, urusan peperangan. Benda-benda contoh politik, politik negara ni, kalau kita berkhilaf, habis hancur. Kalau umat Islam ni dia berpecah banyak bahagian, lagi satu ni ikut ni, satu ni ikut ni, satu ni ikut ni, tak bersatu, orang kafir yang menang. Sebab tu dalam Islam, umat Islam kena bersatu pada perkara-perkara siasah, terutama siasah adawliyah lah. Amma tanazu' awil ta'arud fil ahkam syar'iyyatil amaliyah fala mani'un min husulihi. Adapun tanazu', pertentangan, percanggahan dalam hukum-hukum syariat amaliyah, hukum-hukum fiqh, maka ini tidak dihalang daripada berlakunya ia. Id la darar wala mafsadah fihi, kerana tak ada darurat pun berlakunya khilaf ini, dan tiada mafsadah pun padanya. Bal huwa rahmah, bahkan ikhtilaf pada perkara fiqh, hukum-hukum syariah amaliyah ni adalah rahmat, maslahah dan maslahah, wa tausiah, satu keluasan ke atas umat, buat umat Islam. Sebab tu yang disebut kan, khilaf sebagai rahmat ni pada perkara-perkara yang perkara-perkara fiqh. Kalaulah perkara fiqh ni tak boleh khilaf kan, tak boleh ada mazhab kan, tak habislah kita, tak boleh nak hidup zaman sekarang ni kan. Contoh zakat, kalau mazhab Syafi'i kena pakai beras tu kan, tak boleh pakai duit. Kalau tak ada hilaf ni, susah kita. Sama lah dalam perkara-perkara muamalat yang lain pun. Banyak perkara muamalat ni kita ambil pandangan lain. Termasuklah contohnya dalam takaful. Takaful ni asbab dibolehnya takaful ni, ada satu pandangan dalam mazhab Maliki yang membenarkan hadiah, al-hadiah, hadiah bithawab, hadiah dengan balasan. Mazhab lain semua tak benarkan. Jadi kalau takkanlah kita nak terikat dengan insurans konvensional dan dah sah ada judi dalam tu. Inilah masalah atau rahmat dengan khilaf, dibolehkan yang berlaku khilaf dalam perkara-perkara fiqh. Ya. Wa li'anna thamaratul ijtihad al-matlub syar'an la budda fiha min al-wuqu'i fil ikhtilafat. Dan kerana hasil daripada ijtihad itu dituntut dalam syarak, tidak mesti tidak padanya, pada realiti dalam berikhtilaf. Ikhtilaf ni benda yang dituntut, ya. Bisababin inqita'il wahyi, kerana terputusnya wahyu, wa ada mutamakkin min ma'rifatin hukmillah al-murad bi'ainihi fi kulli qadaya. Kerana terputusnya wahyu, sebab tu kita kena beristihad, dan tak ada orang pun yang tahu hukum Allah ni secara terus, secara ain dan isu-isu. Sebab tu kita kena kiaskan benda yang tak ada nas padanya. Wa adamu tawafur al-ismah li ahadin ghairi nabi, nanti ada seorang pun yang maksum kecuali nabi. Maka dibenarkan para mujtahid, wa kullu min kulli
maka dibenarkan para mujtahid dan semua yang mengikut mereka dalam ijtihadnya, dalam ijtihad mereka. Baik, selesai. Selesai dalil nufatul qiyas. Jadi semua dalil ini semua adalah dalil yang tak kuat lah, yang semua ada jawab yang lebih logik padanya dan lebih sahih, yang lagi asah. Itu wajib beramal dengan qiyas. Bahkan dari dalil orang yang berpegang dengan qiyas pun dah cukup kuat untuk kita beramal. Sebab tu dalam ahli sunnah wal jamaah kita beramal dengan qiyas. Baik, kita masuk sikit syurutul qiyas, syarat-syarat qiyas. Yashtaratu fi kulli ruknin min arkanil qiyas wa hiya al-asal wal furu' wa hukmul asal wal 'illah syurutun muayyanah likai yasihul qiyas. Telah diletakkan syarat pada setiap rukun ini, yakni daripada rukun-rukun qiyas ini, iaitu asal, furu', hukum asal dan juga illah tadi. Semuanya ada syarat-syarat yang tertentu supaya ianya jadi qiyas yang sahih, qiyas yang betul. Yang pertama, ma yashtaratu fil asal, apa yang disyaratkan pada asal, pada rukun al-aslu tu, rukun asal. Wa mahallul hukum alladhi warada bihi an-nas awil ijma', iaitu tempat hukum yang mana datang dengannya nas ataupun ijma'. Qad dzakarul usuliyun syurutan lil asal, maka telah menyebut golongan usul fiqh, ahli usul fiqh, satu syarat syurutan lil asal, satu syarat kepada rukun asal. Hiya fil waqi' syurutul hukum al asal, pada realitinya ia juga syarat, bukan satu syarat, silap, syarat-syarat asal, yang mana ia juga merupakan syarat-syarat yang sama dalam rukun yang lain, iaitu rukun hukum asal. Jadi rukun al-aslu ni ataupun mukis alah ni, syarat dia sama juga dengan syarat hukum asal, rukun hukum asal. Di al-asal dan hukum al-asal ni dia berkongsi syarat. Lepas ni kita akan masuklah. Adapun al-furu' dan juga al-ilah ni dia ada syarat sendirilah. Wala ajid syaratan khassan bil asal illa syaratan wahidan. Dan tidak ada syarat yang khas untuk asal melainkan satu syarat saja. Maksud syarat untuk rukun asal dan juga rukun hukum asal ni semua dia berkongsi, tapi ada satu syarat je yang khusus untuk asal, iaitu huwa alla yakuna furu'an lil asal akhar, iaitu tidak boleh asal ni dia merupakan atau dia menjadi furu' kepada asal yang lain. Lianna al-mantiq yaqdi bil qiyas ala al-asal asasi dal far'u mutakhid aslan. Maksudnya asal ni, rukun asal ni dia tak boleh merupakan furu' kepada qiyas yang lain. Dia kena asal yang betul-betul asal. Maksudnya contoh tadi arak ni merupakan benda yang ada nas, benda yang memang asal betul. Dalam Quran benda ada nas, ada hukum sendiri. Tak, dia tak ada, dia tidak menjadi kepada tidak jadi furuk kepada qiyas yang lain. Jadi contoh kalau kita pakailah contoh kita kiaskan arak dengan dadah. Kalau tu dadah tu kita gunakan sebagai asal untuk kiaskan benda lain, jadi tak boleh. Sebab dadah tu furuk
kepada kias dengan arak tadi. Tak boleh. Jadi kalau nak kias dengan benda lain tu kena kias terus dengan arak tadi lah. Kalau dah dia sama gitu. Fala yasihu mathalan, kita beri contoh di sini. Tidak sah, contoh dia kiasus safarjal, mengkiaskan safarjal. Safarjalnya apa? Jambu. Jambu batu. Safarjal, jambu batu. Dah lama tak makan jambu batu, lupalah. Ala tufah, mengkiaskan jambu batu kepada ke atas apple. Fi tahrim riba al-fadl, dalam pengharaman riba fadl. Riba yang lebih lah. Contoh riba fadl ni contoh riba yang kena yadan biada. Tak boleh. Contohlah riba fadl ni, contoh bertukar RM1 tukar dengan RM2. Tak boleh. Itu riba fadl lah. Likau kullu minhuma mat'uman, kerana keduanya merupakan makanan. Aliman bi anna tufah muqayyasun, aliman bi anna tufaha muqayyasun ala tamr al-madhkur fi an-nass al-hadith an-nabawi dalla ala tahrim al-asnaf as-sittah. Tak boleh kiaskan jambu batu dengan apple kepada pengharaman riba fadl, yang mana keduanya merupakan makanan. Sebab yang diketahui bahawasanya apple itu dikiaskan dengan tamar, yang disebut dalam nas hadis nabawi itu, yang menunjukkan kepada pengharaman asnafus sittah, pengharaman asnaf ribawi ataupun barang-barang riba yang 6 tu. Dan hadis itu sebut 6 kan. Ada emas, perak, gandum, termasuklah dalam hadis tu sebut apa ni tadi, tamar. Jadi ada ulama mengkiaskan tufah ni, apple ni merupakan asnaf ribawi juga, barang-barang barang ribawi juga, sebab dikiaskan kepada tamar. Tamar ni dia jadi asnaf ribawi sebab dia makanan. Jadi apple ni makanan, maka dia pun asnaf ribawi. Jadi datang benda lain, safarjal, jambu batu ni, nak cakap dia ni asnaf ribawi juga, tapi sebabnya dikiaskan kepada apple, tak boleh. Sebab apple ni merupakan furuk kepada kias yang lain tadi. Jadi kalau nak kiaskan safarjal ni, kena kiaskan terus dengan tamar. Gitu. Asal betul. Tak boleh jadi asal tu merupakan furuk kepada kias yang lain. Wala yasihu qiyasu dhurrah, tidak sah mengkiaskan dhurrah, jagung, alal aruz, fitahaqq ar-riba fi bai'idh dhurrah bidh-dhurrah al-mutafadilain. Tak boleh kiaskan jagung dengan beras dalam mengetahui hukum riba daripada hasil pembelian dhurrah bidh-dhurrah. Yang mana nak cakap pembelian dhurrah bidh-dhurrah ni pun riba fadl juga. Sama lah, lebih kurang macam tadi. Aliman bi anna al-arus muqayyasan al-bur alladhi wurida fihi an-nas an-nabawi bi tahrim al-tafadul fihi. Yang mana diketahui bahawa beras tadi dikiaskan kepada al-bur. Al-bur ni yang disebut dalam nas nabawi pengharaman riba fadl, bukan asnaf ribawi. Jadi kalau nak katakan jual beli jagung dengan jagung ni
haram, tak boleh dikiaskan dengan tak bolehnya nasi dengan nasi. Jadi salah lah, sebab nasi ni merupakan furuk kepada kias yang lain, yang mana nasi ni dikiaskan kepada albur yang ada nas. Nasi ni dia tak ada nas, hadis tak sebut nasi, yang hadis sebut albur. Jadi kalau nak kias terus dengan albur ni. Tapi kat sini pun kias ni dah salah lah. Sebab dia jagung ni dia kalau dalam satu masalah, jagung ni dia bukan food, makanan ruji. Kalau nasi dengan gandum ni, dia sebab dua-duanya makanan ruji, jadi elah sama. Jadi kat sini pun dia elah tak sama, dia tak betul. Ni sebab tak boleh, sebab tu tak boleh kias dengan benda yang merupakan furuk pada kias lain. Bijami' tu'am fi kulli minhuma inda Syafi'iyah, awil qut wal adkhar inda al-Malikiyah. Dengan mengumpulkan makanan dalam pandangan Syafi'iyah. Pandangan Syafi'iyah kata benda ni asnaf ribawi sebab makanan. Ni sebelum ni kita dah sebut lah, dalam sebelum ni dia disebut sikit. Tapi pandangan Maliki disebut dia asnaf ribawi sebab dia kut, makanan ruji, ataupun al-adkhar, makanan yang boleh simpan lama, ataupun al-kail indal Hanafiyah wal Hanabilah, pandangan Hanafi dan Hanbali, sebab dia asnaf ribawi ni sebab dia sebab timbangan, al-kail. Fa birrogmi min ittihadil illah bain al-asal al-thani wal muttahid al-aslan la yajuzul qiyas li'annahu tatwilun bila fa'idah wa la yastati'ul qiyas al-wudu' la tayammum bijami' anna killa minhuma taharah. Maka dengan sebab itu Fabirumi dengan sebab itu tidak boleh menyatukan ilah di antara asal yang kedua yang diambil daripada asal yang pertama. Tak boleh nak ambil ilah benda yang furuk lah. Nak buat kias dengan asal tu furuk kepada kias yang dah ada asalnya. Tak boleh. Kalau nak kata ilah dia sama pun, kiaskan terus dengan benda yang asalnya betul-betul asal yang ada dalil tu. Kerana sebab apa? Sebab dia cakap li'annahu tatwil, memanjang-manjangkan bila faedah, tanpa ada faedah, wala yastati'ul qiyas. Dan tidak boleh mengkiaskan wuduk kepada tayamum, kerana keduanya taharah, listirati an-niyah fihima, dalam mensyaratkan niat kepada keduanya. Dan cakap wuduk ni perlu niat, dikiaskan dengan tayamum ni perlukan niat juga. Sebab apa? Sebab wuduk ni taharah, tayamum taharah. Sedangkan aliman bi anna istiratin niyah fi tayammum bil qiyas ala solat, bijami' kaunu kullu minhuma ibadah. Sedangkan diketahui bahawa disyaratkan niat pada tayamum itu kerana dikiaskan kepada solat, yang mana keduanya mempunyai ilah yang sama, iaitu ibadah. Niat dalam tayamum ni wajib, sebab disyaratkan niat dalam tayamum ni sebab dia ni sama ilahnya dengan solat. Iaitu tayamum ni perkara ibadah, dan solat pun perkara ibadah. Jadi dalam perkara ibadah wajib ada niat. Dah ada ni tu. Masuklah dari kita hadis hari pertama dalam hadis arba'in tu. Semua perkara perlu niat dalam perkara ibadah. Jadi perkara ibadah ni wajib ada niat. Jadi tayamum ni perkara niat, perkara ibadah, jadi wajib niat. Jadi kiaskan dengan solat.
Jadi tak boleh nak kiaskan wuduk ni wajib berniat juga dengan dikiaskan kepada tayamum, sebab tayamum ni dia furuk kepada kias dengan solat tadi. Kalau nak kias terus dengan solat. Solat ada dalil wajib niat. Tapi kat sini pun dia sebut ilah yang dah lain dah. Bila wuduk ni dikiaskan dengan tayamum, ilah yang dah lain. Asalnya ilah tayamum ilah dengan solat tadi, sebab ilah dia ibadah. Tapi bila wuduk dikiaskan dengan tayamum, dia jadi ilah dia dia kata ilah dia ilah taharah. Jadi lain ilah dia. Macam mana outcome hukum yang asalnya ilah lain boleh dikiaskan dengan ilah yang lain? Tak boleh lah. Sebab dalam kaedah fiqh, al hukmu yaduru haulan ilah wujudan wa adaman. Hukum tu dia ada dengan sebab ilah. Tak ada ilah tu, tak ada hukum tu. Ni tu. Jadi kalau kata tayamum ni ilah dia wajib niat sebab ibadah. Jadi kalau nak kata wuduk ni wajib niat juga kerana dia ibadah, bukan kerana dia taharah. Sebab taharah ni bukan ilah kepada wajibnya niat tu. Nak cakap macam itulah dalam perbandingan ni. Faham gitu. La yasihu qiyas al-awwal mukhalafatuhu lil qiyas athani fil ilah. Itu dia cakap tidak sah qiyas awal ni kerana khilafnya dengan qiyas yang kedua pada ilah. Ilah lain. Qiyas tadi ilah sebab taharah, sedangkan qiyas yang betul tu ilahnya sebab ibadah. Dan al-ilah fil awal taharah tu. Wal ilah fil thani al-ibadah. Qiyas awal tadi taharah, benda-benda taharah, benda kebersihan. Dan qiyas kedua benda perkara ibadah. Wal ikhtilaful ilah yabtulul qiyas al-awwal. Dan berkhilaf pada ilah ni telah membatalkan qiyas tersebut, qiyas awal tadi. Li'adam tawafuril makna al-jami' bain al-asal al-mansus alaihi wa huwa solah wa bain al-furu' alladhi huwa al-wudu'. Kerana tidak memenuhi makna dua ilah yang sama di antara asal yang ada nas padanya, iaitu solat, dan juga furu' iaitu wuduk. Ilah dia tak sama. Tak boleh. Kalau nak syarat niat tu ilah dia kena sama lah. Wuduk ni ibadah, solat ni ibadah, dia wajib. Macam tu. Fa yabtulul qiyas li'adami tawafuri ahad arkanihi wa huwa al-ilah. Maka batal qiyas itu kerana tidak memenuhi salah satu rukun padanya, iaitu ilah. Ilah dia tak cukup syarat, jadi tak boleh lah. Sebab tu tak boleh kias dengan satu benda yang dah menjadi furuk pada kias yang lain. Sebab dia boleh membawa kepada ilah yang berlain. Fa in i'tabarat al-'illah bainal wudu' wa tayammum wa solat muttahidah wa yal ibadah. Jadi kalau nak diiktibarkan ilah itu, nak jadikan kias yang sahih ni, kena iktibar dia antara wudu', tayammum, solat ni, iaitu satu ilah yang sama, iaitu ibadah. Barulah kan ada kias sahih. Tapi kalau macam ni dia jadi kias tatwilan, kias yang berpanjang-panjang bila faedah, tanpa ada faedah. Kama fi mithal riba al-mutaqaddim, seperti misal contoh riba yang tadi. Kalau nak wuduk, nak kiaskan terus wuduk dengan solat, gitu. Itu je syarat yang khusus untuk satu, untuk rukun asal. Contoh lain, contohlah mudah arak, kita kiaskan dengan dadah tadi kan. Arak kita kiaskan dadah tadi sebab dia memabukkan, ilah dia memabukkan.
Jadi sebab illah memabukkan ni dia jadi haram. Tiba-tiba kita kiaskan ubat dengan dadah. Sebab dalam dadah ni dia ada bahan kimia. Contohlah ni contoh, ataupun dalam dadah ni ada bahan kimia yang memabukkan. Ada bahan kimia. Satu bahan kimia ni lah, contoh nama satu bahan kimia ni bahan kimia X. Maka dalam ubat pun ada bahan kimia X. Disebabkan dalam ubat ada bahan kimia X, sama macam dadah ada dalam bahan kimia X, maka dadah ni pun ubat ni pun haram. Macam dadah tu haram. Tak boleh lah sebab illah dia tak sama. Sedangkan illah dadah ni haram kerana memabukkan, bukan kerana dia ada bahan kimia X. Gitu. Jadi kalau nak kata ubat ni haram, kena illah dia memabukkan juga. Kalau makan ubat ni confirm, mabuk tak ingat dunia sampai boleh bunuh orang, kan? Jadi haram sebab illah dia memabukkan. Sama macam illah dengan arak terus, bukan dikiaskan dengan dadah tadi. Sebab dadah ni perkara benda furuk dalam kias dengan arak tadi. Jadi kalau nak kiaskan, terus kias pada perkara yang ada nas, iaitu arak. Gitu. Boleh faham ya? Jadi kalau ada soalan apa-apa ataupun kurang faham ke, kurang jelas, boleh tanyalah ataupun PM. Baik. Syurutu hukmul asal. Syarat-syarat hukum asal. Allah Ta'ala alam. Ini kita masuk depan ni lah. Di satu tu lah cukup untuk syarat rukun sampai sekarang ni. Soalan. Semoga faham lah semua. Sebab kita ni macam mana tak nampak reaksi. Jadi kalau nampak reaksi ni, biasa kita boleh tahu ni reaksi tak faham ni reaksi faham. Kita boleh nampak. Jadi sebab ni tak nampak kan. Jadi bergantung pada semualah penonton sendiri. Kalau rasa tak faham, kalau rasa nak cari jawapan, carilah, tanyalah. Tapi kalau rasa tak faham nak biar tu, ikutlah masing-masing. Tapi sebaiknya bila kita ada persoalan tu, kita cari jawapan. Tanggungjawab kita ni, terutama mahasiswa lah. Mahasiswa ni dia memang kena cari persoalan. Untuk mengkaji dan mengeksplor ilmu lagi, dia kena cari persoalan. Dia tak boleh malas biarkan diri dia tanpa ada persoalan apa-apa. Tapi tak boleh berhenti sampai situ. Bila ada persoalan ni, kena cari jawapan terus. Tak boleh biar. Gitu. Okey, tak ada Jadi Allah Ta'ala alam. Kalau ada salah silap apa-apa, boleh tegurlah. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.